Kita tu dia bimbang, takut dia dah. Tiba-tiba Allah bagi kejayaan. Alhamdulillah, kita ucap. Pasal apa? Allah masukkan ketenangan dalam hati kita. Yang tadi kita risau, kita bimbang, Allah masukkan ketenangan dalam hati kita. Yang menimbulkan rasa takut ni apa dia? Siapa dia? Allah yang menimbulkan rasa takut. Nabi cerita bagaimana musuh-musuh Islam, dalam hadis yang panjang yang Nabi sebut bahawa umat Islam akhir zaman, akan dirobek-robek oleh musuh-musuh Islam. Seperti mana orang-orang yang lapar menghadapi hidangan yang lazat-lazat. Kita biasa dengar hadis ni lah. Di antaranya Nabi kata apa? Bahawa kenapa umat Islam ramai tapi rasa takut? Kita ramai tapi tak kuat untuk berhadapan dengan musuh. Nabi kata, kerana Allah telah cabut rasa takut musuh terhadap umat Islam. Zaman Nabi, Allah masukkan rasa takut ke dalam musuh Islam, sehingga mereka takut sebut nama Panglima, baru sebut nama Panglima Khalid Al-Walid, baru sebut nama baru. Allah sudah masukkan rasa gerut dalam hati musuh-musuh Islam, sehingga mereka tak berani untuk pergi ke medan perang. Pergi pun dalam suasana takut. Diceritakan tentera-tentera Parsi semasa berhadapan dengan tentera-tentera Islam. Tentera Islam nak pergi masuk lubuk dia, lubuk Parsi, nak pergi masuk ke negara dia, nak pergi masuk ke kawasan musuh. Dia datang daripada Madinah, nak pergi ke Iraq. Iraq tu kawasan Parsi, artinya nak pergi ke kawasan dia. Tentera Parsi diceritakan terpaksa di rantai, padahal ni kawasan dia macam kita lah kan, nak pergi dalam port ni perompakan, perompak ramai, ada 50 orang, polis nak pergi 5 orang je contohnya dah. Tiba-tiba polis perompak rasa takut kan, polis nak datang je dah, 5 orang je pun. Pasal apa? Pasal dia takut dah. Ni nak masuk dalam negara Parsi, tentera Islam, tapi Allah masukkan rasa takut dalam hati musuh. Tak berani, terpaksa diikat rantai tentera musuh untuk berhadapan dengan tentera Islam. Itu zaman Nabi. Tapi zaman kita, Nabi kata Allah tarik rasa takut, dan rasa takut itu masuk dalam hati kita. Kita pula takut, Amerika nak serang kita, jangan. Macam tu ke dah. Jadi yang memasukkan rasa takut, yang memasukkan rasa gerun, yang memasukkan rasa risau, siapa dia? Yang memasukkan rasa tenang, siapa dia? Allah. Jadi itu kerja Allah. Nakalam min Allah, kawalan daripada Allah. Allah yang akan mengawal perkara berkenaan, insya-Allah. Itu sekadar contoh beda. Padahal sebenarnya kita nak kata dah, kalau kita tengok balik sistem pendidikan dalam Islam, bagaimana nak melahirkan umat Islam yang tunduk patuh kepada Allah, dia bermula dengan pendidikan. Pendidikan yang sempurna melahirkan seorang Muslim yang takut kepada Allah. Bila dia takut kepada Allah, dengan sendirinya tak buat jahat, dia tak buat jenayah. Sebab itu zaman Nabi, zaman sahabat, kadar jenayah berkurangan. Kenapa? Sebab yang ramainya takut kepada Allah. Inilah sifat pendidikan dalam Islam. Jadi bila dah tanggungjawab setiap orang yang memiliki rasa takut, maknanya tanggungjawab individu untuk mendidik diri dia takut kepada Allah. Jadi kalau setiap individu campur, setiap individu rakyat yang telah dididik dengan demikian, maka dia akan takut kepada Allah, dia tak akan melakukan jenayah. Jadi dia bermula dengan pendidikan.
Tetapi kerana tak berlaku demikian, sistem pendidikan kita hari ini tidak mampu untuk melahirkan insan-insan yang takut kepada Allah. Maka kerana itu berlakulah kadar jenayah. Bila berlaku kadar jenayah, maka kerana itu dia akan menyebabkan berleluasanya jenayah. Sebab itu dalam Islam tadi, mana dia bermula dengan pendidikan, dan pendidikan itu selesai dah, maka insya-Allah tidak berlaku jenayah. Sebab itu undang-undang jenayah dalam Islam itu dia hanya sebahagian kecil sebenarnya. Yang kita bercakap tentang Islam yang sempurna tadi, setiap umat Islam melaksanakan Islam dalam diri dia, dalam setiap urusan. Ekonominya berdasarkan Islam, sosialnya, pendidikannya berdasarkan Islam, kehidupan masyarakatnya semuanya dah baik. Dalam adab sopannya dah, sosialnya, hubungan masyarakatnya semuanya baik. Pasal apa? Pasal pendidikannya sempurna. Maka kalau berlaku juga jenayah, maka barulah dikenakan hukuman. Kalau berlaku. Sebab itu nakalan tadi, kawalan daripada tadi maknanya setelah tidak berlaku. Tapi kalau berlaku juga, barulah dikenakan hukuman jenayah syariah tadi. Itu kawalan luaran. Sebab itu antara kawalan luaran dengan kawalan dalaman lebih utama. Setiap orang dia mengamalkan, menghayati ajaran Islam, maka insya-Allah tak timbullah orang nak buat jahat. Sebab semuanya orang yang baik-baik, seperti zaman Nabi, zaman sahabat. Kalau ada pun, sebab itu kalau zaman Nabi, zaman sahabat ada sistem hasil daripada pendidikan Islam, bukan zaman sahabat ada, bahkan sampai ke zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman orang-orang soleh yang awal. Ada kes dia beli tanah sahabat, beli tanah kawan dia, dah beli, dia pun mengusahakan tanah berkenaan, dia pun membajak tanah, bajak punya bajak, gali punya gali, mengusahakan tanah berkenaan. Tercangkullah satu tempayan. Oh tu dia, ada tempayan, buka tempayan tu dia harta karun, ada emas dalam dia, oh emas macam-macam kan, intan berlian semua sekali dalam tempayan. Kalau kita buat macam mana? Zaman kita lah ni dah, aku punya lah, tak salah pun ada, pasal kita dah beli dah tanah tu. Jadi segala apa yang ada dalam tanah tu kita punya lah. Tapi yang si hamba Allah ni tadi dia jumpa tempayan ni, dia sudah pastilah ada tuan dia dah, takkan ada ni ada tempayan dalam tanah ni secara tiba-tiba, mesti ada tuan dia. Tuan dia siapa dia? Tuan tanah lah, tidak? Dia pun ambil tempayan, pergi jumpa dengan tuan tanah asal yang dia beli tadi. Dia kata, ni aku gali-gali jumpa tempayan ni, aku rasa kau punya lah, kau ada? Kau lah punya. Apalah, aku serahkan tempayan berkenaan. Apa jawab tuan tempayan? Ni tuan tanah asal. Kalau kita, tak apa, memang saya punya lah dah. Oh memang dulu tu. Tuan tanah asal kata apa? Kalau dah engkau dah beli tanah ni, jadi segala apa yang ada dalam tanah tu kau punya lah, ambil lah. Pula dah lawan tolak pula kan, tak apa, ambil kan. Masing-masing tak mau dah kan, dah susah semua kan. Ni macam mana? Bawa ke hakim, bawa ke hakim. Bawa ke hakim, hakim kata apa? Kalau kita jadi hakim, tak apa, aku punya dah. Dua-dua tak mau, pergi kat aku sebenarnya dah. Hakim pun pening kepala juga kan, dah macam mana dah. Dua-dua tak mau ni. Hakim kata, sekarang ni kamu ada anak dah. Dia kata, aku ada anak lelaki, cantik. Yang ni pula ada anak perempuan, cantik. Kawinkan dua-dua, kawinkan, kemudian harta itu satu tempayan tu bagi kat dia, bagi kat anak. Itu keputusan hakim. Itu cerita benar ni dah, kisah benar, kisah berapa? Kisah hasil didikan yang sempurna. Dia rasa dah, bila bukan usaha dia, bukan milik dia, sudah pasti ada orang. Mana dia takut kalau dia buat itu bukan hak dia, dia takut
azab Allah, dia takut kemurkaan Allah. Sebab itulah begitu keadaannya dah. Jadi begitulah manusia ni dah. Apabila dia dididik dengan didikan agama yang sempurna, insya-Allah dia akan jadi manusia yang soleh, yang baik yang kita nakkan. Bila orang yang demikian, maka insya-Allah tidak berlakulah jenayah dalam sebuah masyarakat. Kalau berlaku juga, maklumlah manusia kan, manusia terdedah kepada hasutan syaitan dan sebagainya, maka barulah datang kawalan luaran daripada pihak pemerintah melaksanakan undang-undang jenayah syariah. Kalau mencuri, dipotong tangan. Ya? Tapi kalau dah diwar-warkan, dia buat kempen, diberikan penerangan, berapa tahun nak terang? Setahun kita bagi penerangan tentang undang-undang jenayah syariah. Kita akan laksanakan bila tahun, seperti negara Brunei dah. Agak-agak yang si penjenayah tukang curi ni, dia kata nak try lagi kan? Yang kita kata, kalau orang Islam mencuri potong tangan, orang bukan Islam tak potong tangan. Kenapa? Orang yang Islam yang diberikan penerangan tentang undang-undang jenayah tadi, dia nak buat ke? Kalau dah beritahu kat dia, kalau engkau mencuri, tangan akan dipotong. Memang kita try macam tu kan? Ya. Kalau dia bukan penjelasan yang demikian, dengan sendirinya dia kata, tengok tangannya, fikir banyak kali dah. Ini kalau mencuri ni hilang tangannya. Agak lah. Itulah kawalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya. Jadi insya-Allah marilah kita melihat melihat ilmu Allah dari segi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan Islam itu sendiri sudah cukup untuk menjadikan kita manusia yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita menambah ilmu kita, kepahaman kita dengan ajaran Islam, terhadap ajaran Islam melalui kuliah-kuliah fardu ain dan sebagainya di masjid di surau yang kita adakan. Mudah-mudahan bila kita faham apa perintah Allah, kita faham apa kehendak Allah, maka insya-Allah kita akan sama-sama melihat kebaikan yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam ajarannya, yang semuanya itulah untuk kita juga, untuk kebaikan kita di dunia, sampailah juga akhirnya ke akhirat. InsyaAllah kalau kita tanya manusia, siapakah yang ingin masuk ke dalam syurga, sudah pasti jawapannya semua manusia nak masuk ke dalam syurga. Tapi syurga Allah adalah mahal. Tidak semua orang layak masuk ke dalam syurga, kecuali orang yang mencukupi syarat-syarat yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita melihat syarat-syarat berkenaan. Syaratnya ialah dengan menjadi hamba Allah yang sebenar, berpegang pada ajaran Islam dan mematuhi segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umat aku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang yang enggan. Sahabat tanya, ya man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang patuh kepada aku, kepada Islam, masuk syurga. Barang siapa yang derhaka, yang enggan mengikutnya, maka itulah orang yang enggan masuk ke dalam syurga. Walaupun dia kata nak masuk ke dalam syurga, tapi dia tak mau menunaikan titah perintah Allah, tak mau tunduk patuh kepada Allah, maka sebenarnya itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira itulah perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada keberkatan, kebaikan untuk kita bersama. Yang baik kepada Allah, yang kurang, kekurangan, kelemahan kita sendiri, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la illa allazina amanu salihat khawbin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka
وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.